Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul 'azim. Yang bersuhud pengurusi surau An-Nasriyah Pendiat, seluruh jawatan kuasa, pada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan kesejahteraan kepada kita dan juga memberikan kita kesihatan di dalam cuaca yang tidak menentu dan juga musim masih lagi berada di dalam masa PKPB, ya. Mudah-mudahan Allah SWT mengembalikan keadaan kita dalam keadaan yang seperti biasa, ya. Seperti biasa, dan dalam keadaan kita boleh melakukan aktiviti dengan bebas, ya. Dengan maksudnya maknanya kita boleh buat pengajian tanpa mengikut SOP dan sebagainya, InsyaAllah kita harapkan begitu. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat dimati oleh Allah Subhanahu Taala, bagi meneruskan pengajian kita dengan membaca kitab Idaman Penuntut, menghuraikan segala yang kusut dalam membicarakan penggal yang pertama, beribadah. Kitab ini yang disusun oleh Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya. Untuk itu kita mulakan majlis dengan baca kitab. Kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, kepada salafus salih, alim-alim ulama, serta kepada muslimin dan muslimat yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Termasuk pada fardu mandi hadas. Fardu mandi hadas, muka surat Jawi 28. Qala musannifun rahimahullah ta'ala wa nafa'ana anhu min ulumi fi darain amin. Fardu mandi hadas. Fardu atau rukun mandi hadas 3 perkara. Ada 3 perkara rukun, ya. Rukun mandi hadas. Rukun ni perkara yang kita
lakukan ketika mana kita nak ketika mana melakukan perbuatan tersebut ada beberapa rukun. Kita kata rukun solat. Rukun solat, kalau tak ada rukun tu tak jadi solat. Tak terdirinya solat. Begitu dengan rukun mandi wajib ni ataupun mandi hadas, mesti ada rukun. Tak ada rukun, tidak sahnya mandi hadas tersebut. Kalau syarat ni di luar daripada perbuatan tersebut, syarat. Yang pertama, niat, iaitu niat mengangkat hadas junub atau mengangkat hadas besar, atau niat mengharuskan fardu sembahyang, atau niat fardu mandi, atau menunaikan fardu mandi, atau mandi yang fardu, atau mandi yang wajib, sekiranya niat mandi sahaja tiada memadai. Maka dalam mandi tu, dalam banyak-banyak disebut tu tadi, kan, kita boleh sebut saja aku mandi fardu apa, mandi hadas, kan, lepas tu saja aku mandi fardu mandi, atau mandi hadas, ataupun mandi wajib, mesti disebut mandi hadas, mandi wajib, ataupun fardu mandi. Itu istilah tu mesti disebut. Kalau disebut saja aku mandi, tak tahu mandi fardu ataupun mandi sunat, mesti disebut mandi wajib ataupun fardu mandi, ataupun mengangkat hadas, mengangkat hadas besar, kan, ataupun mengangkat hadas junub. Itulah dia punya bunyi niat. Tapi niat dalam hati, bukan bunyi di mulut. Di mulut itu kita sebut sirah ataupun lafaz. Yang niat tu di hati. Fardu yang perempuan yang haid, perempuan yang haid dan yang nifas. Perempuan dalam keadaan haid dan nifas hendaklah niat mengangkat hadas haid atau nifas. Di lain, perempuan dalam keadaan haid nifas mesti dikhususkan niat mandi itu kerana apa? Mandi wajib kerana haid ataupun kerana nifas. Kalau macam orang lelaki, dia tak ada haid nifas. Kalau macam orang lelaki dan juga orang perempuan yang tidak ada haid nifas keadaan tersebut, maka dinamakan sebagai mandi hadas saja. Mandi hadas saja disebabkan junub. Junub ada dua sebab. Satu bersetubuh, dan satu lagi keluar mani. Ini antara lelaki dan perempuan lah. Perempuan pun ada keluar mani juga. Jadi kalau perempuan dalam keadaan haid dan nifas, kena sebutlah, saja aku mandi hadas kerana haid ataupun nifas. Sebab kita dah sebut, ada 4 perkara yang mewajibkan mandi. Kita sebut 4 perkara. Yang pertamanya bersetubuh ataupun berjimak. Yang keduanya keluar mani, sama ada lelaki ataupun perempuan. Yang ketiganya mati, mati biasalah, selain pada mati syahid. Yang keempatnya keluar haid ataupun nifas. Itu 4 sebab yang diwajibkan mandi, Niat itu wajib, niat itu wajib disertakan tak kala mula membasuh anggota, supaya dikira basuh anggota itu. Mana niat itu tak kala membasuh anggota. Macam disunatkan curah air ke kepala dulu. Mulakan kepala di atas, dan mulakan di kanan dulu. Sunat mulakan di kanan. Itu kita akan sebutlah sunat-sunat mandi, mandi hadas. Jadi dicurah air tersebut, air itu kena pada anggota badan, ketika itulah niat. Ketika itu niat,
Niat disertakan dengan perbuatan. Maka sekiranya niat itu dimulakan selepas membasuh, atau anggota kenalah dibasuh semula anggota yang tiada berserta dengan niat. Kalau tak niat, kalau tak niat yang dalam mandi tersebut, udah tengah-tengah nak habis dah, baru teringat, maka kena ulang. Sebab dikira anggota yang dibasuh tadi tu tak niat, tak dikira mandi wajib. Maka dia kena ulang. Dia beza dengan wuduk. Sebelum ni kita ada baca wuduk. Wuduk kita tak ingat. Tak ingat niat wuduk tu, maka kita boleh niatkan di mana-mana tempat. Dalam wuduk tu. Itu dalam wuduk. Tapi dalam mandi hadas ni tak boleh. Dia kena daripada mula. Yang kedua, menghilangkan najis lebih dahulu. Menghilangkan najis lebih dahulu jika ada pada badan. Bagaimana diutarakan oleh Imam Ar-Rafi'i. Kata pandangan Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i daripada mazhab Syafi'i. Ini antara orang yang mengembangkan mazhab Syafi'i, Imam Ar-Rafi'i. Kemudian disambung Imam An-Nawawi. Yang kehebatan mereka ni, Imam mazhab Syafi'i dia berkembang. Ada mazhab yang terkenal yang 4. Yang masyhur 4, mazhab yang 4. Syafi'i, mazhab Syafi'iyah, daripada pengasas Imam Syafi'i. Kemudian Maliki, kemudian Hambali, Hanafi, 4 mazhab. Yang lain tu ada mazhab lain, tapi mazhab lain tu dia tidak ada pengikut. Maknanya yang 4 ni ramai, antara yang teramai. Jadi mazhab Syafi'i dikembangkan oleh Imam Ar-Rafi'i, Imam An-Nawawi dan seterusnya. Dia mengatakan, Imam Ar-Rafi'i mengatakan kena mandi, kena basuh dulu. Kena basuh dulu anggota sekiranya ada najis. Najis yang tak nampak. Kalau najis nampak tu kena basuh, memang kena basuh lah. Ini najis yang tak nampak tu kena basuh dulu. Maka menurut pendapat ini, sebelum mandi kenalah basuh najis itu lebih dahulu. Kemudian baru basuh untuk mandi. Kemudian sudah bersih najis tersebut, barulah mandi. Kena dua kali basuh. Sekali tak niat lah. Mandi sekali tu untuk bersihkan najis. Kemudian mandi yang kedua tu berniat. Itu mandi wajib. Tidak cukup dengan sekali basuh. Kata Imam Rafi'i, tidak cukup dengan sekali basuh. Biasa yang kita ikut ni lah pandangan ni. Pandangan ni supaya kita supaya benda tu terjaga. Terjaga sebelum nak mulakan mandi. Betul-betul mandi tu kita hilangkan betul-betul najis dulu. Ini pandangan Imam Rafi'i. Tetapi pada pendapat Imam Nawawi, pendapat Imam Nawawi, tidak wajib basuh 2 kali. Tidak wajib basuh 2 kali. Cukup dengan sekali basuh untuk najis dan mandi. Imam Nawawi kata cukup sekali saja. Sekali lalu saja. Mudah. Mana najis tu akan hilang sekali. Ikutlah kita nak ambil pandangan mana. Dua-dua betul. Dua-dua betul. Kita nak ambil mana, terpulang. Bukan kata imam ni salah. Tak. Dua-dua betul. Ini satu rahmat. Kita ikhtilaf ulama ni satu rahmat. Bukan perpecahan. Ini kita nak ikut mana.
Andai kata air tak banyak, kita nak ke mana? Air tak banyak, air cukup untuk mandi, sekali mandi. Kita nak ambil pandangan mana? Kita akan ambil pandangan Imam Nawawi. Ya. Kalau air tu banyak, tak kisahlah, kita ambil pandangan Imam Rafi'i. Pendapat Imam Nawawi lebih kuat dan sesuai. Pendapat Imam Nawawi lebih kuat dan sesuai. Ambil pandangan Imam Nawawi. Ini ditarjih, tarjih daripada dua pandangan. Perselisihan faham antara dua pendapat ini ialah tentang masalah najis hukmi. Tentang masalah najis hukmi. Apa itu najis hukmi? Najis yang tak nampak tapi memang ada najis. Ya. Kita dah jelaskan air kencing, ya. Air kencing ni bila dia apa? Dia basah ni, nampak dia punya kuning ke, dia punya apa? Rupanya kan, basah, nampak tempat mana yang basah. Tapi bila dia kering, kita tak nampak. Ya. Di badan kita ni, kemungkinan kita tak tahu ada juga kan, najis. Bau hancing. Ada juga tak bau. Kan? Kalau orang makan benda busuk kan, petai ke apa kan. Kalau orang tu rajin minum, dia minum air putih apa? Air masak je, tak minum air manis. Kurang baunya. Kalau kering, kalau kita kata kalau benda tu, kalau pakaian, kalau baru lagi boleh tahu boleh bau hancing. Kalau benda tu dah lama, hilang baunya. Tapi dia tu najis, panggil najis hukmi. Secara hukum tu ada najis tapi tak nampak. Yang disebut yang tiada aini ni yang nampak. Yang nampak seketui najis, ataupun setempik najis, ada dia punya warna najis tu, ya. Memang nampak dengan mata kita, itu sebut najis aini, ya. Ain tu, diri najis tu. Atau yang ada ain dan boleh hilang segala sifat-sifatnya dengan segala basuh. Kan? Yang tadi ulama kan berselisih tentang najis hukmi. Kalau najis ain ini memang basuhlah, kita nampak, kita akan basuh benda tu. Adapun jikalau ada ainnya, najis nampak tu, dan tidak boleh hilang dengan hilang sifat-sifatnya, tiadalah khilaf lagi melainkan wajib dibasuh lebih dahulu hingga hilang segala sifat-sifat itu. Benda kalau nampak ni apa kita rasa? Tai kan. Mesti kita basuh. Kan? Mesti kita, kalau benda tak nampak tu, tak nampak, kita pun buat tak tahu. Tapi kalau benda tak ada, kita rasa geli. Tentu kita akan basuh benda tu. Ya. Sekarang ni orang pakai Febreze. Cek sembuh. Kan? Hilang kuman, hilang bakteria. Kita jangan terikut sangat. Kalau lepas cuci tu, kan, lepas kita basuh tu, kan, hilangkan air dia tu, kan, bau, warna, rasa hilang. Kita nak sembuh pun tak apa benda tu. Ini sembuh benda tu. Jadi hukum tu masih ada hukum. Hukum najis tu. Itu yang kedua, menghilangkan najis dahulu. Rukun yang kedua. Yang ketiga, meratakan air pada kulit. Meratakan air pada kulit, rambut dan bulu-bulu. Seluruh badan, tiada beza antara yang jarang dan yang lebat. Semuanya dikendakkan air sampai rata luar dan dalam. Mana meratakan air ni, sapulah. Sapu ni antara kaedah lah. Kalau nak cucur, siram gitu kan. Buka paip tu, disiram sendiri. Tapi pastikan rata, meratakan air. Kerana tak rata air ni, tak kena kulit. Tak kena kulit maknanya tak sah lah mandi hadas. Mesti kena ratakan air. Kulit, rambut, bulu-bulu.
di celah-celah, celah-celah badan, kulit-kulit yang terselindung, pusat ke, perut ke yang apa, ngelebih, perut ngelebih tu. Kalau tak betul gosok, tak kena air, ya. Orang panggil berlapik push back. Push back. Orang lelaki kata push back. Mesti kena ratakan, ya. Rambut yang ditocang, ditocang atau yang disanggul, jika tidak sampai air ke dalamnya, wajib dah dirombak tocang atau sanggul itu. Tocang macam dandan ya. Tocang ya. Tocang tu dia ikat rambut tu kan. Didandan rambut. Orang dulu suka tocang rambut. Sebab dulu ramai yang ni, ramai apa, mungkinlah itu kan hiburan masa dulu, suka-suka kan hiburan duduk dekat tangga. Sekarang ni mana orang sekarang sibuk, tak ada nak dandan rambut kan. Tapi sekarang ni orang pakai tudung, senang kan, tutup aurat terus, ini kalau di rumah lah. Kalau dia masih berdandan lagi kan, nak kena buka, kena leraikan rambut, huraikan rambut, laki dandan kena juga. Laki ke perempuan ni kena juga, kena buka dandan, tocang, dan sanggul ni jenis bulat tu, jenis bulat tu dia berpusing, seketul tu belakang sanggul, dan rambut yang bersimpul dengan sendiri jika tidak sampai air ke dalamnya. Rambut kerinting, rambut kerinting, rambut tak makan sikat, bila tarik tu sangkut sikat, tak boleh sikat, tak pernah jumpa sikat, kemudian rambut itu dahlah kerinting tu panjang pula, rambut macam ni, macam sarang tebuan, elikat tu, rambut macam elikat tu, dia tak apalah kan, lantak dia lah. Kita ni orang Islam ni, tu kena ratakan. Rambut panjang boleh, tapi kena bagi rata betul-betul air sampai. Antara kaedah bila diikat tocang ke disanggul ke, kena buka. Tak payah dipotong sekalipun banyak, tak suruh potong rambut, tak suruh potong, maknanya dibuka sanggul tersebut. Bulu-bulu yang di dalam hidung tidak wajib dibasuh, kerana termasuk dalam jumlah batin, jumlah batin. Tetapi kalau kena najis wajib dibasuh, kerana masalah najis lebih berat daripada junub. Ni tak wajib, dalam hidung ni tak wajib, dalam hidung tak wajib. Tapi kalau kita nak basuh di celah ni, dia nampak zahir, dia nampak zahir, tapi janganlah masuk, betul-betul masuk. Kalau sekadar kita nak cuci hidung, hidung kita kotor, nak cuci hidung, macam kita ambil uduk lah, masuk sikit, sedut embus kan. Kita nak cuci hidung. Ataupun di telinga, ni di dalam telinga ni tak wajib, cuma yang ni, yang nampak kulit ni, sini, kita nak cuci dia. Ini kena lah, cuping ni kena lah, kena air. Sebab kalau dalam bulan puasa susah lah, kalau masuk air betul dari hidung, batal puasa. Masuk dalam lubang telinga, maknanya sekadar yang ni lah, yang zahir, yang batin tak payah, yang dalam tak payah. Demikian juga wajib diratakan air di celah-celah kuku, di celah kuku, kuku pendek tak ada masalah. Kalau kuku orang yang ada kotor-kotor, mungkin dia kerja kan, minyak sebagainya di celah-celah tu ada sangkut, jadi kena bersihkan di celah-celah kuku, ataupun kuku panjang, kuku panjang, simpan kuku, itu kena pastikan
di celah kuku tu sampai. Ada yang pakai apa? Yang colourkan kuku ni. Colour kuku tu dia macam cat. Cat itu tu kena buang tu. Kena pakai apa macam minyak gas ke apa, kena tanggalkan cat. Cat kuku tu, yang colour kuku ya. Itu tak boleh. Inai boleh. Inai boleh. Yang dimaksudkan tu cat. Cat tu tebal. Inai ni hukumnya boleh. Bagi orang perempuan, orang lelaki tak boleh inai. Itu dalam bab ni. Kalau dah wuduk tu air sampai, cumanya dalam bab memakai inai tu, itu yang tak boleh. Dulu orang kahwin dulu lelaki tu lelaki dia inai dah. Kiranya tak boleh. Tak boleh. Sebab dulu tu kita tak tahu. Tak tahu tu tak apalah. Itu zaman jahiliah. Dia untuk orang perempuan je. Inai ni untuk orang perempuan saja. Kalau janggut tu perempuan ke ni boleh inai. Janggut apa? Janggut tu macam kita inai rambut. Uban lah. Kalau tak uban, kalau sudah hitam tak boleh ni. Boleh, tak ada masalah. Inai tu boleh. Macam warna rambut. Warna rambut tu kalau inai boleh. Kalau warna selain daripada inai tak boleh. Ya, sekarang ni ada inai hitam. Boleh guna. Cuma kita tengok apa diguna inai ke diguna cat. Apa warna lain daripada selain daripada inai. Kena tengok juga. Sekiranya ada benda di celah-celahnya seperti daki dan lain-lain. Daki dan lain-lain hendaklah dibuangkan kemudian dibasuh. Jika tidak dibuang, nescaya belum mencukupi hukum mandi sehingga dibuang dan dibasuh dibasuh di bawahnya. Maknanya kerana lekat-lekat kotoran tu dia menghalang air, kena basuh. Kena basuh, maknanya basuh tu sekali je lah. Sekali mandilah. Mandi wajib tu. Kena ratakan air tersebut. Orang yang zakarnya kulub. Bukan zikir orang yang zakarnya kulub. Kulub ni kulit. Kulit yang menutupi depan tu. Kulub. Dia wajib untuk diratakan air. Minta maaf lah saya sebut kan. Sebab kita bincang bab ni. Dia kena tarik. Bagi orang yang tak bersunat, dia kena tarik. Tarik kulit tu, tarik ke dalam. Tarik ke dalam kulit tu bagi kena kulit yang di dalam tu. Kira kulit yang luar tu yang menutup bagi kulit yang dalam. Tapi kalau tak boleh tarik, itu yang jadi tak boleh tarik. Kalau bayi yang baru lahir, dia tak boleh tarik. Lama-lama tarik dia akan terbuka lah. Itu sebab kena sunat. Kalau mazhab Syafi'i, dia kena lelaki ataupun perempuan dia kena sunat. Wajib sunat. Kalau mazhab Syafi'i. Mazhab lain tu ada kata tak wajib, tu tak apalah. Tapi mazhab Syafi'i kita pegang sunat itu wajib. Lebih-lebih lelaki. Lelaki wajib. Sebab dia berkaitan dengan ibadah. Berkaitan dengan solat. Berkaitan dengan bersuci. Bila tak sunat, dia di situ ada menyimpan najis. Tak bersih lah. Perempuan dia lain. Perempuan dia tidak berkait dengan hukum bersuci. Perempuan dia kena bersunat. Cara perempuan lah bersunat. Sebabkan nak mengurangkan nafsu perempuan. Tu kena bersunat perempuan. Tapi lelaki dia wajib untuk buang tu. Kulit itu sebab najis. Dia tak cuci. Kalau basuh dia tak kena air. Dan orang perempuan wajib membasuh bibir farajnya yang terbuka tak kala duduk bertengkung.
atau mencangkung kerana kedua-duanya itu dia anggap daripada anggota yang lahir. Apabila keadaan perempuan bercangkung tu, itu dia kata sebagai bibir yang terbuka, itu yang kena basuh. Kan? Waktu berdiri, waktu lain, tapi waktu mencangkung tu, kan? Itu yang dia terbuka sikit. Waktu mencangkung dia terbuka. Yang itu yang wajib basuh. Tempat wajib basuh. Ada isu, rasanya 2 tahun dulu. Ada orang bukan Islam di Malaysia, ada orang bukan Islam ni di parlimen, dia mempertikaikan khitan wanita. Khitan wanita. Yang menterinya jawablah, nanti kami akan pertimbangkan balik. Pertimbangkan balik apa nama? Ini hukum, kan? Hukum wajib, mazhab Syafi'i wajib bagi lelaki perempuan. Isu yang dia orang bangkit, isu khitan perempuan ni wajib. Wajib kena ikutlah, kena buatlah, kan? Kita orang Islam, apa nak mempertimbangkan lagi, kan? Kalau mazhab lain memang dia dulu ada isu di Mesir. Isu di Mesir tu memang dia tak diwajibkan perempuan untuk khitan. Itu mazhab diorang. Kita mazhab Syafi'i ni kita ikutlah di Malaysia ni. Kalau ada pun kes-kes macam orang libatkan terlebih potong dan sebagainya, melibatkan mudarat, itu kesalahan teknikal. Itu teknikal. Bukannya salah pada hukum. Ini masa menyalahkan hukum. Itu tak betul lah. Ya. Sebaliknya, jika tiada boleh hendak disampaikan air di bawah kulupnya, iaitu kulit bagi lelaki tadi, ya, tak boleh. Mana susah. Tambah lagi kena buta pula. Dengan sebab buta, nescaya wajib dipotong supaya ia jelek. Jelek ni maknanya supaya benda tu terbuka dipotong ni sunat. Sunat orang faham bersunat ni sunat. Kita istilah benda tu bersunat. Benda bersunat tu wajib. Nama kita bersunat. Lepas ni kita tulis berkhatan. Berkhatan. Jangan sebut bersunat. Bersunat orang kata sunat je, kan? Tak wajib pun. Sebut berkhatan. Kecuali jika uzur hendak memotongnya, bolehlah orang itu sembahyang macam orang tak dapat air. Ya. Maknanya kalau uzur hendak memotongnya, maknanya ada mudarat dan sebagainya, tak boleh. Tak boleh nak potong. Jadi ada keuzuran. Sakit dan sebagainya, tak boleh nak potong. Itu ada dimaafkan. Disebut ni dimaafkan. Dan tanah untuk buat bersuci. Maka kalau dia macam dia tadi, dia tak boleh. Tak boleh nak meratakan air tadi, dia kena ganti dengan tayamum. Tayamum menggantikan tempat yang tak kena air tu. Katakan kulupnya tadi, yang menutup tadi, menutup kulit di dalam tu. Yang ini meraihkan waktu dan wajib qada. Kerana semayang kena wajib semayang. Tapi dia ada keuzuran di situ. Tak boleh kena air, tak boleh potong lah. Dia tak boleh potong tadi keuzuran, dia tak boleh potong benda tu. Bila tak boleh potong, tak kena air. Kemudian dia kena gantikan dengan tayamum. Bagi meraihkan waktu. Waktu semayang kena solat. Dan juga wajib qada, dan juga semayang yang lepas-lepas tu dia kena wajib ganti. Tetapi orang yang mati tidak harus dipotong kulupnya. Orang dah mati, contohnya baru masuk Islam, tak dan nak potong. Kita kalau orang nak masuk Islam, jangan takut-takutkan dia. Lu kalau masuk Islam itu kasih potong.
Kasih potong, takut lah. Bila sebut kasih potong dia macam potong kepala. Dia takut. Jadi pelan-pelan lah. Potong tu hal yang kedua. Jadi Islamkan dulu. Disebut di sini maknanya ada apa? Maknanya ada kemaafan lah bagi dia. Ustaz, ada soalan. Apakah hukum membasuh pakaian solat yang dicampurkan sekali dengan seluar dalam yang didapati najis, contohnya air kencing yang telah kering ke dalam mesin basuh? Campur itu nanti saya jawab. Last saja. Boleh tak? Itu kumpul soalan. Tetapi orang yang mati tidak harus dipotong kulupnya, iaitu masa mandi mayat, kerana yang demikian itu membawa kepada menghinakan mayat. Tak boleh. Bahkan ditanam mayatnya dan tak payah disembahyangkan menurut pendapat Syekh Ramli. Ini pendapat. Ini bukan pendapat yang muktamad. Ini pendapat ulama dan daripada mazhab Syafi'i. Maknanya nak katanya tak bersunat ni kan. Tak bersunat dia maknanya menanggung najis benda tu. Menanggung najis. Ini pandangan Syekh Ramli, tak payah disemayang sebab semayang kan orang dalam keadaan najis. Itu pandangan dia. Kemudian berkata Syekh Ibnu Hajar, hendaklah disembahyangkan juga dengan pakai tayamum ganti daripada basuh kulup. Itu kerana darurat. Ni kalau orang yang ni ini kebanyakan orang buat ni. Kalau orang yang tak bersunat ni kena tahulah dia bersunat ke tidak. Kalau tak bersunat tu maknanya kena gantikan dengan tayamum. Tayamum. Ini pendapat Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Syekh Ibnu Hajar ada dua. Satu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dia ulama hadis. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami ulama fiqh. Fiqh daripada mazhab Syafi'i. Wajib juga dibasuh lubang dubur ni, dikembangkan sedikit waktu mandi macam ketika tengah berak. Maknanya dalam mandi tu nak mudah air sampai ke lubang tu, bukan masuk dalam, maknanya dicelah tu. Dicelah tu elok dikangkang. Kangkang basuh. Itu yang kita bicarakan. Soalan tadi apa? Dicampur pakaian najis, dicampurkan dengan baju elok dalam mesin basuh. Pastikan mesin basuh tu dia satu air air yang basuh dalam mesin basuh tu, pastikan kita yakin air tu ada air keluar masuk lah. Ada air masuk tu dia keluar, maknanya dia bilas. Bukan air sabun saja, lepas tu dia kering je. Jadi mesin basuh kena tengok. Ada mesin basuh jenis 3 kali. Kita yakinlah dia ada bilas di ujung. Last kali dia ada bilas. Ada yang mesin basuh kadang-kadang saya ada juga tunggu mesin basuh. Mesin basuh ni takat 2 kali je. Pertama air apa? Ini automatik lah. Kalau manual ni kita boleh kontrol kan. Yang automatik ni yang pertama air sabun. Kemudian dia berapa-apa lepas tu masuk air satu lagi, air bilah. Itu mungkinlah kita kurang sikit ni. Kurang sikit, yakin biarlah benda tu yakin yakin suci. Dia ada yang bilah 2 kali. Kalau ada yang bilah waktu air tu keluar, air sabun tu keluar, dia ada air curah tu, itu yang terbaik ni. Waktu dia tengah pusing tak ada air yang cucur dia. Dia cucur, itu lebih elok. Kalau pusing, sakat pusing tu dia tak terangkat. Kan kita ada belajar yang lepas tu, kalau nak basuh ke apa, dia kena air lalu. Kita sebut air lalu. Air lalu. Tak pasti kita tengok mesin basuh ni. Tapi di dobi layan diri tu kena tengok juga macam mana. Kalau saya tak berapa nak yakin. Kalau saya tak apa nak yakin. Kan? Sebab kadang-kadang saya tengok juga mesin tu pusing kan. Ini macam tak apa nak cukup airnya. Kena tengok betul-betul.
Seloknya pakaian bernajis tu kalau kita nak betul-betul yakin, kita cuci dulu. Cuci dulu, lepas tu baru campur. Bukan cuci apa, maknanya bagi dengan air lalu dulu. Baru kita campur kali. Seelok-eloknya begitu. Ni kalau kita campur orang, kita dah was-was dah apalah. Tak yakin. Buang beli baru. Banyak duit. Okey, sebenarnya sunat-sunat mandi hadas. Dahsyat ulum. Masuk dah? Ada soalan? Tak, kita berhentilah. Boleh jom ni. Siap. Ada soalan boleh tanya lah. Sunat-sunat mandi hadas. Sunat-sunat mandi hadas. Sunat-sunatnya banyak. Setengah daripadanya menghadap kiblat. Sunat menghadap kiblat. Kalau menghadap kiblat ni, adab kita pakailah kain, ataupun pakailah seluar. Adab kita nak mandi hadas ni. Membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika hendak berniat. Tak payah kuat. Baca dalam hati. Atau jangan kuat. Tak boleh juga sebut. Tak boleh sebut kalimah Allah dalam tandah makruh. Dengan niat zikir. Kita dengan niat zikir. Perlahan lah. Kalau bilik air tu elok bilik air. Bilik air bukan yang sekali dengan tandas. Tandasnya tempat kita berak tu kan. Kita perlahan dengan niat zikir. Membasuh dua tapak tangan. Membasuh dua tapak tangan. Kok ada najis sunat kita basuh. Kalau tak ada najis pun basuh je. Ambil pahala sunat. Menggosok dengan tangan di mana tempat yang sampai pada seluruh anggota berturut-turut. Maknanya gosok dengan tangan. Sunat gosok dengan tangan. Mulai basuh, yang kelima, mulai basuh dari sebelah kanan. Mulakan sebelah kanan. Kalau kepala ni, mana tahu kepala belah kanan kiri. Air tu pun sama dia. Basuhlah. Kalau bahu kanan tu, bahu kiri tu, kita tahulah. Mula kan yang kanan. Apa yang kanan? Kaki kan? Kaki kanan, kaki kiri. Disebut sebagai tayamun. Tayamun ni mendahulukan yang kanan. Kalau tak buat yang kanan pun tak apa, tapi sunat. Sunat. Bukan kata tak boleh pula. Membasuh 3 kali dan lain-lain. Mengulangi mengulangi basuhan tersebut 3 kali. Itu antara perkara sunat. Tersebut dalam Al-Iqna' Bujairimi. Kitab Iqna'. Muka surat 201, orang yang berhadas harus mandi bertelanjang. Orang yang dalam keadaan hadas harus mandi bertelanjang. Ini pandangan, pandangan ulama. Dalam fiqh ni dia boleh tak boleh itu dia. Boleh tak boleh. Tapi bukan kata benda tu haram. Haram tak dia. Benda tu harus. Hukumnya harus. Boleh ke tidak? Jawab boleh. Tapi kalau orang belajar tasawuf, kita ngaji tasawuf adab. Adab kita tu. Tasawuf dia penting adab. Tapi ulama kalau fiqh boleh ke ataupun tidak. Harus ataupun tidak. Harus bertelanjang ada dalam kurungan dalam bilik air, jangan tempat lapang pula. Dalam bilik air, kena ingat tu, dalam bilik air. Atau dihadapkan orang yang harus menengok auratnya, tetapi kalau pakai kain basahan lebih baik, afdal. Dia kata lebih baik pakai kain basah.
takut ada orang tengok. Bila mendedahkan aurat ni kan, maknanya orang suka tengok. Perangai orang dia suka tengok. Pada pendapat saya, jika mandi dalam bilik air bertelanjang lebih afdal, kerana menjimatkan air, terutama jika air tidak banyak. Kalau air tak banyak, bolehlah guna kaedah ni. Boleh guna kaedah kalau air tak banyak. Tapi kita air banyak, belakang ni Sungai Perak. Macam saya sedut air Sungai Perak belakang tu, buat kolam belakang. Sedut, air banyak. Dan senang hendak meratakan air itu ke seluruh badan. Ini apa antara pendapat daripada ulama. Mata elok kalau air sedikit tak elok mandi telanjang. Tapi kalau tak ada apa, tak ada masalah macam orang tak macam orang tak lihat, tu tak apalah. Atau mandi dalam bilik air. Tapi kalau dinding pun nak roboh tu apa ya. Elok pakai kain. Jangan telanjang. Okey, ini kita bahaskan tentang fardu mandi dan juga sunat mandi. Ya. Dia ni sebagai kita nak ingatkan kita balik. Saya faham semua, kita tahu, semua alim semua. Semua alim semua tahu. Ini perkara yang biasa, yang basic. Cuma mungkinlah kita nak tambah-tambah sikit-sikit ilmu. Tak rugi pun kalau kita ulang-ulang dia akan lekat dalam kepala. InsyaAllah. Silap esok boleh mengajar. Macam Nasar. Nasar dengan apa? Haji mengaji esok boleh mengajar. InsyaAllah. Soalan Ustaz. Ada orang tanya, jika air tiada, macam mana hendak mandi hadas? Kalau air tak ada, kita dah carilah air. Kan? Air tak ada air. Contohnya sungai kering. Tak ada air. Ni sebab tak ada air. Bukan sebab uzur, sebab tak ada air. Jadi boleh bertayamum. Mandi hadas ni boleh digantikan dengan tayamum. Dengan niat bertayamum menggantikan hadas besar. Tapi kalau nak semayang, tayamum sekali lagi. Sebab tayamum untuk satu perkara yang wajib, perkara fardu. Macam tadi nak melepaskan mandi wajib, nak semayang kena tayamum. Tayamum sekali lagi untuk mengharuskan solat. Jadi itu masalah. Cara tayamum muka dengan tangan lah. Caranya cuma niat je berbeza. Aku bertayamum untuk menggantikan untuk mandi hadas, menggantikan mandi hadas. Macam mana? Muka dengan tangan je. Itu je. Jangan pula bergulin dengan debu pula. Ada satu kisah sahabat sahabat Nabi memang ada kisah. Ada kisah sahabat Nabi dia ikut perang. Dalam dia bermimpi keluarlah. Dan dalam keadaan musuh yang sejuk yang bersangatan. Bila tanya pada sahabat, aku ni macam mana? Tu sahabat kata, aku pernah dengar Nabi kata kalau tak ada air kena apa? Bukan tayamum, kena mandi. Dia kata, dia pun dengar tu dia mandi. Dia mandi. Dia mandi sehingga dia mati. Terlalu sejuk sangat. Itu dalam keadaan tu. Itu dalam keadaan darurat. Dalam keadaan ada air, tanya. Ada yang sahabat, kisah sahabat yang kedua ni, dia kata tayamum ni menggantikan mandi hadas, dia gulin dekat debu pasir tu. Dan Rasulullah ketawa ni lah.
Maknanya bukan macam itu kan. Maknanya tayamum tu kita niat kan. Niat berbeza cuma je lah. Cuma muka, sapu muka dan juga tangan. Itu menggantikan apa anggota yang tak boleh kena air tu. Tak boleh mandi tu. Tangan macam biasa lah, paras siku je. Tangan paras siku lah. Kita tepuk yang pertama muka, kemudian tepuk yang kedua tangan. Selesai. Habislah mandi hadas, selesai. Kalau tak ada air dia mandi dah. Tapi dah tak ada niat lah. Ustaz. Saya macam saya tak ada niat. Tapi kalau ada air balik, kita mandilah. Kalau ada air, mandilah. Sebab maka tujuan kita tayamum sebab tak ada air. Bila dah ada air tu, maknanya terbatal lah tayamum. Tapi solat tak payah ulang lah. Kita nak melepas mandi hadas sebab kita nak solat. Dan solat tu tak payah kita ulang. Cumanya mandi je. Kita mandi je sebab dah ada air. Kalau air sedikit begitu je. Air sedikit. Air yang kita ni ada sedikit untuk minum dan juga keperluan kita masak. Maka kita dibolehkan bertayamum. Boleh kita tayamum. Nak ambil wuduk. Ini. Kita nak minum pun belum tentu lagi air ada bila ada air kita tak tahu. Mungkin dalam keadaan cuaca panas air memang tak ada. Jadi untuk mandi ni tak cukup. Untuk keperluan kita saja. Jadi boleh diharuskan bertayamum. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung pada pengajian yang akan datang. Jadi kalau ada terkurang ni saya mohon maaf. Yang kurang tu daripada kelemahan saya sendiri. Maknanya ilmu yang ada ni anugerah pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita berkongsi, memperingati satu sama lain insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fina ma kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultan. Allahumma fitahal 'arifin warzuqna faman nabina wa zal masali wal malaikatul muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. وعلمنا تأويل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والسنة أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم باركنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.